salli ala Sayyidina Muhammad. Suara jelas ha? Suara jelas ataupun tidak? Batuk basah demam sesema, mari beli obat ini, garanti puas hati. Hai obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat tak dapat. Hai obat, mari beli obat. Allahumma amina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma syurna. Dengan ke syurgaku dengan iman, Allah hidupkan kami dengan iman, Allah matikan kami dalam iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Hai obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat tak dapat. Hai obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat tak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita masih lagi menyambung pengajian kitab kita, iaitu Sabil Al-Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin, karangan Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Banjari Al-Makki rahimahullah ta'ala, khususnya perbahasan berkenaan dengan haid dan nifas. Haid dan nifas, dan kita sudah masuk majlis yang ke-23. Mudah-mudahan kita dan saya sendiri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk membacanya sampai khatam. Jadi hari ini, minggu lepas kita sudah membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat tamyiz.
Bolehlah juga tengok kitab-kitab lain, syarat-syarat tamyiz dia lagu mana lebih kurang ya. Kitab Ibanah ke, kitab apa-apalah kitab moden ni. Kitab Maulana Mansur kalau lebih kurang ya. Okay. Jadi ni minggu lepas kita membahaskan berkenaan dengan syarat-syarat tamyiz untuk kita hukumkan mu'tadah, iaitu perempuan yang ada ia sudah berhaid, ataupun mubtadaah, iaitu perempuan yang baru haid. Kalau ada syarat-syarat tamyiz itu cukup, maka haidnya berdasarkan tamyiz, bukan berdasarkan adat. Kalau kita baca hari ni pula, itu dah masuk darah 3 warna dah tu. Kalau kita baca qala musannif, dan demikian lagi jika melihat ia 5 hari darah hitam, kemudian 5 hari darah kuning, kemudian 6 hari darah merah. Itu dah masuk 3 warna yang berlainan warna. Jadi sebelum kita masuk tu, kita tak akan baca kitab lah hari ni. Kita menghuraikan yang sepatutnya kita baca hari Sabtu minggu lepas, tapi sebabkan dah mula dah kelas muatak saya tu, jadi saya batal lah. Tadi lah. Okay. Kecuali kalau tunggu batal, kita buat. Okay. Apa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hari ni tak baca kitab. Hari ni menjelaskan lebih terperinci sekadar saya lah. Berkenaan dengan tamyiz antara 2 darah dan antara 3 darah yang sama warna antara 2 darah. Dia ada pecah 12. Pecah 12. Ini kita bahas 12. Cuma saya tak guna whiteboard lah, takut lambat. Takut lambat nak tulis lambat masa sejam yang ada. Kalau macam petang-petang tak apalah, dan kita pun tak tulis atas kertas lah, nak buat kamera gitu tak. Saya baca apa tulis. Itu ya. Itu ya, cara cepat macam biasa lah, dobik macam biasa. Laju sikit lah dobik tu. Tu okay. Dia ada 12 masalah yang sekadar kita dapat, dan untuk yang menghuraikan minggu lepas ni lah. Kalau tengok mengaji kitab-kitab lain ke, kok ada lagi banyak ke, tu lain lah. Hari sekadar ni pun ambil daripada mana kitab-kitab lain ke ni. Okay. Dia panggil formula lah, formula masalah serta contoh-contoh ada 12 berkenaan dengan tamyiz 2 darah dan tamyiz 3 darah, yang mana darah pertama dan darah ketiga sama warna. Kalau darah pertama dengan darah ketiga lain warna, itu esok insya-Allah taala. Jadi masalah yang pertama, masalah yang pertama, formula ataupun kaedah yang ialah dobik ni. Memang tangan hampa sampai 10.30 dobik lah. Tak baca kitab ni. Tu untuk menghuraikan masalah yang minggu lepas, yang kita tak, yang sepatutnya baca hari Sabtu tapi batal sebab ada kelas motor tu lah. Jadi masalah pertama ialah dia sama je, hasil daripada faham kaedah yang kita dah baca kitab Sabilah tu. Inilah tubik dia. Masalah ni pertamanya ialah darah kuat. Darah kuat berada di awal tempoh keluar darah. Tu kaedah yang pertama ataupun masalah yang pertama. Darah kuat berada di awal tempoh keluar darah. Tobik ni ngeri lah apa. Kita tak tulis kat papan putih, lambat masa, makan masa lah lagi. Darah kuat berada di awal tempoh keluar darah. Darah kuat, yakni darah kuat tu keluar di awal tempoh keluar darah. Contoh apa dia? Contoh 1 hari bulan sampailah 3 hari bulan keluar warna hitam. 1 sampai 3 keluar warna hitam. Jadi darah kuat di sini ialah hitam lah. Dia keluar pada awal tempoh keluar darah. Kemudian 4 hari bulan keluar darah, sampailah 18 hari bulan keluar darah warna merah. Jadi misal-misal nanti kita buat nanti, hitam merah je, bukan bermakna hitam dengan merah je. Ikut dengan darjat warna darah yang kita bahas dulu lah, 5 tu. Kalau merah kuning, kuning lah. Merah kuning, kuning lah. Merah jadi kuat, kuning jadi lemah. Kalau keruh kuning, kuning jadi kuat, keruh jadi lemah. Itulah. Jadi kita ambil hak yang roliknya hitam merah, senang. Jadi 1 hari bulan sampai 3 hitam, 4 hari bulan sampai 18 hari bulan merah. Jadi apakah hukum dia? Lebih 15 hari dah, lebih 15 hari. Ni isunya lebih 15 hari. Kalau bawah 15 hari tak ada isu. Hak tu kita sudah selesai masuk waktu dulu, iaitu semuanya haid.
Kalau itu masih pening lagi, saya tak tahulah. Kalau itu masih pening lagi, saya tak tahulah. Itu paling senang. Yang isu yang 12 masalah ni yang kita akan bahas ni, semuanya lebih 15 hari 15 malam keluar darahnya itu. Jadi masalah yang pertama ialah masalah darah kuat berada di awal tempoh keluar darah, yang mana hari pertama sampai hari ketiga darah hitam, hari keempat sampai hari ke-18 darah merah. Jawabnya apa? Mana haid dia? Darah haid dia ialah hitam sahaja. Sebab apa? Sebab cukup syarat tamyiz lah. Sebab cukup syarat tamyiz, iaitu darah kuat itu keluar sehari semalam ke atas dan kurang daripada 15 hari 15 malam. Dan darah lemah itu pula, darah lemah iaitu merah tu keluar meskipun tidak, orang panggil tidak mutasil lah, iaitu tidak mutasil 15 hari 15 malam, tapi dimasuk juga kaedah tamyiz atas masalah yang dulu kita bahas, yang keempat tu, bahawasanya kalau seseorang perempuan lihat 10 hari pertama hitam, 10 hari kedua merah, maka kena juga haid dia ikut tamyiz, meskipun 10 hari merah darah lemah tu tak sampai mutasil 15 hari 15 malam. Jadi ni pun sama masalah tu. Jadi ni bawah masalah pertama, darah kuat berada di awal tempoh keluar darah, iaitu hari pertama sampai hari ketiga hitam, hari keempat sampai hari 18 merah, maka hitam itu haid, merah itu istihadah. Dan kita jawab melalui kaedah, bukan praktikal lah. Kalau dari sudut praktikalnya, hari ke-16 tu dia wajib mandi. Hari ke-16 tu dia wajib mandi dah keluar darah hari ke-16, 17, 18, atau dah itu istihadah sebab merah. Jadi dia kena qada sembahyang daripada hari ke-4 sampailah hari ke-15 yang dia tak sembahyang, sebab hari ke-16 dia sembahyang dah. Hari ke-16 dia mandi dah. Itu secara praktikal. Itu masalah pertama, habis. Kemudian masalah yang kedua pula, darah kuat berada di akhir tempoh keluar darah. Tu darah kuat berada di akhir tempoh keluar darah, yakni darah kuat itu berada di akhir, darah lemah berada di awal. Lagu mana? Contoh 1 hari bulan sampai 15 hari bulan merah, 1 hari bulan sampai 15 hari bulan merah. Kemudian 16 hari bulan hingga 30 hari bulan hitam. Manakah haid dia? 1 sampai 15 merah, 16 sampai 30 hitam. Mana haid dia? Haid dia ialah hitam sahaja. Sama kaedah tamyiz. Tu kaedah apa? Kaedah tamyiz sama. Tu. Jadi kalau itu dari sudut teori, kita kata hitam saja haid, sebab hitam tu cukup syarat tamyiz dia lah, iaitu lebih daripada 24 jam dan kurang ataupun tidak melebihi 15 hari 15 malam darah kuat tu, maka dia jadi tamyiz. Lagi pula merah tu mutasil, 1 sampai 15 sampai bersambung mutasil. Mutasil. Jadi cukuplah syarat-syarat tamyiz tu. Tu okey, dia tidak dicelahi oleh darah kuat yang lain merah tu, maka dia panggil tamyiz lah, dapat mentamizkan darah, maka hitam itu sahaja haid. Jadi hari pertama dari sudut praktikal pula jawabnya, hari pertama dia wajib zankan dirinya haid, hari kedua, hari ketiga tak payah sembahyang lagi, sampai hari ke-15, hari ke-16 tiba-tiba keluar warna hitam, maka dia wajib jangan sembahyang lagi. Wajib jangan sembahyang. Jangan sembahyang lagi lah. Jangan mandi lagi, jangan puasa lagi. Sebab apa? Sebab dia tahu dah hitam itulah pada hari yang ke-16 sebenarnya haid. Hari pertama sampai hari 15 rupa-rupanya bukan haid, maka wajib dia qada sembahyang, wajib dia qada puasa lepas 30 hari bulan tu. Kerana apa? Kerana sebenarnya hari pertama sampai hari ke-15 tu rupa-rupanya istihadah, maka wajib dia qada puasa, wajib dia qada sembahyang. Itu masalah yang kedua, darah kuat berada di akhir tempoh keluar darah. Habis. Senang tu. Dua masalah tu senang. Masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga daripada 12, iaitu darah kuat. Darah kuat keluar sehari semalam. Apa dia? Darah, siapa yang baru masuk tu, kita tak baca kitab hari ni, masalah ya. Masalah yang menghuraikan dulu tu, tamyiz tu. Dia ada 12 masalah. Ni sekarang kita berada masalah yang ketiga. Dobit lah sampai 10.30 hari. Jadi masalah yang ketiga ialah darah kuat keluar sehari semalam. Dobit tu. Darah kuat keluar sehari semalam di permulaan keluar darah.
darah kuat keluar sehari semalam di permulaan keluar darah, dan darah lemah berterusan keluar lebih 15 hari, dan darah lemah berterusan keluar lebih 15 hari, ataupun dia panggil istilahnya istimrar, lebih daripada 15 hari darah lemah keluar, darah kuat keluar sehari semalam di permulaan keluar darah. Contoh apa? Contoh hari pertama 24 jam keluar hitam, kemudian hari yang kedua sampai hari yang ke-30 keluar warna merah. Hari pertama saja hitam, 2 sampai 30 merah. Mana haidnya? Haidnya hitam sahaja. Hari-hari yang kedua sampai 30 tu semua istihadah, kerana cukup syarat tamyiz, iaitu darah kuat lebih ataupun cukup 24 jam dan tidak melebihi 15 hari 15 malam, dan darah yang lemah itu muttasil lagi pula 15 hari. Cukuplah. Jadi haidnya ialah hitam saja, merah itu istihadah. Itu dari sudut teori. Dari sudut praktikal, hari pertama hitam, hari kedua merah. Kena mandi dah ke? Tak payah lagi. Sebab apa? Sebab masih dalam tempoh 15 hari 15 malam, maka wajib dia zan dirinya masih lagi kesemuanya haid. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari ke-15. Hari ke-16 keluar pula. Oh, dia tahulah bahawasanya dirinya ada haid, ada istihadah. Jadi dia tengok kalender balik. Oh, tamiznya ialah hari hitam saja. Jadi hari yang kedua sampai hari ke-15 yang dia tak sembahyang wajib qada, yang dia tak puasa wajib qada. Dia kena wajib mandi hari ke-16, hari ke-17, 18, 19 sampai 30 yang keluar darah istihadah tu tak beri kesan lah. Tu cara mandi. Apa tu waktu mandi. Itu kita mengaji bab haid nifas ni bukan sekadar nak tahu mana haid mana nifas, bahkan nak tahu bila aku kena mandi. Jadi kena mandi di sini hari ke-16 dah. Sebab sebanyak-banyak haid ialah 15 hari. Ini dah lebih 15 hari, iaitu pada hari ke-16. Maka wajib dia mandi dah, dan dia dah tahu jawapan haidnya ialah hitam saja. Maka hari yang kedua sampai hari ke-15 yang dia tak sembahyang, yang dia tak puasa, atas zan dia haid, wajib qada. Tapi tak wajib qada segera. Syarak bagikan keringanan supaya tak qada segera, sunat saja qada segera. Tu okey. Itu usul syar'i. Okey, faham? Tu 3 habis. Yang keempat, masalah yang keempat. Yang keempat pula mudah belaka ni. Dia kalau dah ngaji dia mudah. Dia susahnya bila kena kat dia sendiri. Bila kena kat sendiri, ni hit ke apa? Sudah dia mula. Dia kalau tengok contoh senang. Senang. Nombor 4. Okey, masalah yang keempat, iaitu darah kuat keluar di permulaan keluar darah. Darah kuat keluar di permulaan keluar darah lebih 24 jam. Darah kuat keluar di permulaan keluar darah, keluar tu lebih 24 jam. Dan darah lemah muttasil. Dan darah lemah muttasil. Apa muttasil? Bersambung ataupun istimrar lah. Istimrar lebih 15 hari 15 malam. Darah kuat keluar di permulaan keluar darah lebih 24 jam, dan darah lemah muttasil ataupun istimrar lebih 15 hari 15 malam. Mana contohnya? 1 hari bulan sampai 8 hari bulan keluar warna merah. Keluar warna merah. Kemudian hari yang ke-9 berterusan keluar darah sampai 4 tahun. Darah kuning belaka. Mutasil tu mutasil. Jadi mana darah kuat di sini? Darah kuat keluar di permulaan keluar darah. Mana? Darah merah. Lebih 24 jam. Lebih tak? Lebih, iaitu 8 hari. Kemudian darah lemah mutasi, yakni lebih daripada 15 hari 15 malam keluar darah lemah tu. Mana? Daripada hari ke-9 sampai 4 tahun. Tu dia keluar darah lama. Sampai 100 tahun kau ikut lah.
Jadi mana haid di sini? Haid dia ialah merah sahaja, kuning itu istihadah. Sebab apa? Cukup syarat tamyiz. Tu ya jawapan dia. Sebab apa? Cukup syarat tamyiz, iaitu hari pertama sampai ke-8 lebih 24 jam, tak lebih 15 hari 15 malam darah kuat tu. Kemudian darah lemah itu ittisal lagi pula 15 hari 15 malam. Okey. Lebih pada 15 hari 15 malam dan ittisal. Maka boleh dihukumkan haidnya berdasarkan tamyiz, sama ada dia itu mubtadaah, perempuan yang baru mari haid, ataupun dia itu mu'tadah, yang sudah datang haid. Itu dari sudut teori. Dari sudut praktikal, bila dia kena mandi, dia wajib mandi pada hari ke-16 juga. Bila hari ke-16 dia tengok-tengok keluar warna kuning, oh dia tahulah bahawasanya darah merah hak dulu keluar tu yang haid. Hari yang ke-9 sampai hari ke-15 yang dia tak sembahyang, yang dia tak puasa, wajib qada balik. Wajib qada balik. Kemudian hari ke-16 wajib mandi, wajib sembahyang, wajib puasa dah. Sampailah 4 tahun akan datang tu, walaupun keluar darah kuning belaka, ni keluar darah kuning belaka, kuning belaka, darah lemah belaka, darah kuning belaka, darah kuning belaka. Maka dia panggil apa dia? Darah tu istihadah. Sebab apa istihadah? Bila kata istihadah, suci. Sebab apa suci? Sebab suci la hadda lahu, tidak ada sama sekali had baginya. Maka kalau keluar kuning itu sampai 5,000 tahun pun semua tu istihadah belaka. Hanya sanya merah sahaja haid. Habis. Tu masalah keempat. Masalah yang kelima pula, iaitu aku tak tulis contoh tak tulis contoh sini, tak apa. Yang kelima, darah kuat keluar tidak melebihi 15 hari 15 malam. Tu okey. Darah kuat keluar tidak melebihi 15 hari. Darah kuat keluar tidak melebihi 15 hari. Dan darah lemah keluar tidak berterusan, yakni kurang 15 hari 15 malam. Ni contoh terlupa nak tulis ni. Aduh lah. Terlupa nak tulis. Ada lah tulis, terlupa nak tulis sini. Okey, darah kuat keluar tidak melebihi 15 hari 15 malam. Dan darah lemah tak apalah, ni sama je macam tadi. Darah kuat keluar tidak melebihi 15 hari 15 malam, yakni 15 ke bawah. Dan darah lemah keluar pula tidak berterusan. Apa maksud tidak berterusan? Yakni kurang daripada 15 hari 15 malam. Contoh macam tadilah, lebih kurang ya. Kita ambil contoh 1 sampai 10 hitam, 11 sampai 20 merah. Mana haid dia? Hitam je lah. Tu ya contoh dia. Okey, darah kuat keluar tidak melebihi 15 hari. Mana contoh hari pertama sampai ke 10 hitam. Darah lemah keluar tidak berterusan, yakni kurang 15 hari 15 malam. Mana? Hari yang ke-11 sampai 20 merah. Maka haid dia mana? 11 saja. Sebab cukup syarat tamyiz dari sudut darah merah, ada darah kuat, iaitu 24 jam dan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Lagi pula darah lemah tu meskipun tidak ittisal 15 hari, tapi dia turut juga masuk dalam bab tamyiz, dia panggil yang dimaafkan, yang dulu kita baca tu lah. Turut mengamalkan tamyiznya, meskipun tidak cukup ataupun tidak mutasil selama 15 hari 15 malam. Okey, tu contoh untuk yang kelima. Tu terlupa tu contoh. Okey, lebih kurang macam tadi ya. Cuma tadi tu sehari semalam, darah kuat berada, nak terbalik pun boleh. Nak terbalik 1 sampai 10 merah, 11 sampai 20 hitam, ikutlah. Okey, asalkan enaknya darah kuat keluar tidak melebihi 15 hari dan darah lemah keluar tidak berterusan. Itu yang macam Sabila dululah, senangnya tu. Okey, habis. Tak syarat keluar. Tak syarat keluar kuat dulu. Tak syarat keluar kuat dululah, sebab dalam kaedah tak sebut. Ni kita hurai, dia sebenarnya dalam satu kaedah je, cuma kita rungkaikan pecah. Okey, supaya kita nampak lah. Tak pecah tak apa, dah nampak dah. Dia pegang kaedah sebenarnya, dia bukan pegang contoh. Sebab tu kita kata dulu bahawasanya bab hid nifas ni jangan duk faham contoh, faham kaedah. Faham kaedah senang lah. Faham contoh, sehari masuk contoh lain tak erti dah. Tu. Ni cuma kita nak kita pecahkan sahaja. Tak pecah tak apa. Tu yang kelima. Yang keenam,
Yang keenam pula darah lemah istimrar. Okey, masuk yang keenam ni dia main 3 darah. Dia main 3 darah. Yang darah pertama dengan darah ketiga darah kuat yang sama warna. Okey, start pada nombor 6 ni dia main 3 warna, iaitu darah pertama dengan darah ketiga ialah darah kuat yang sama warna. Ataupun darah lemah lah, nantilah tengok macam mana. Okey, nombor 6. Darah lemah istimrar. Apa maksud istimrar? Okey, bila sebut istimrar di sini, faham dalam kepala otak siap-siap. Istimrar dengan makna keluar 15 hari 15 malam ke atas. Itu makna istimrar, berterusan. Darah lemah istimrar keluar lebih 15 hari 15 malam, menengahi antara 2 darah kuat. Darah lemah istimrar menengahi antara 2 darah kuat yang sama warna. Dan darah kuat kedua tidak istimrar. Dan darah kuat kedua tidak istimrar. Apa tidak istimrar? Tak lebih 15 hari 15 malam. Gitu lah. Lain sekali, darah lemah istimrar. Darah lemah istimrar menengahi antara 2 darah kuat yang sama warna. Dan darah kuat kedua tidak istimrar. Okey. Mana contoh dia? Pertama. Okey, contoh. 1 hari bulan sampai 5 hari bulan keluar warna hitam. Mana? 1 hari bulan sampai 5 hari bulan keluar warna hitam. 6 hari bulan sampai 26 hari bulan merah. Tu jadi merah di sini darah lemah lah. Iaitu istimrar dah, istimrar iaitu keluar 15 hari 15 malam, lebih daripada 15 hari 15 malam. Mana? 20 hari. Iaitu daripada 6 hari bulan sampai 26. 20 hari lah. Mudah-mudah kira 20 hari. Jadi istimrar tu. Kemudian darah pertama hitam, 1 sampai 5 hitam. 6 sampai 26 merah. Kemudian 27 sampai 37 hari itu hitam pula. Tu 27 hari yang ke-27 sampai hari yang ke-37 keluar hitam pula. Tu dia panggil menengahi antara 2 darah kuat yang sama warna dan darah kuat kedua tidak istimrar. Mana? 27 sampai 37 tu tidak istimrar pun. Mana? 10 hari ya. Tu. Okey, 10 hari ya tidak istimrar. Baik, dalam bab 3 warna ni, 3 warna yang sama warna darah kuat ni, dia ambil kira yang penting sekali ialah darah tengah-tengah tu. Darah tengah-tengah tu penting sekali. Dan yang kedua darah yang ketiga, iaitu darah kuat yang kedua, itu kena ambil perhatian tu untuk hukumkan mana haid. Itu yang penting sebenarnya, 2 tu, iaitu tengah-tengah, darah yang tengah-tengah tu dan darah yang terakhir tu, istimrar ataupun tidak. Itu penting. Jadi dekat kaedah yang ke-6, darah lemah istimrar menengahi antara 2 darah kuat yang sama warna dan darah kuat kedua, yakni darah kuat kedua, yakni hitam yang kedua tu lah, tidak istimrar. Mana haid dia? Iaitu darah hitam sahaja haid. Hitam pertama dengan hitam kedua, merah tengah-tengah suci. Sebab atas kaedah merah yang kedua-dua, merah atas kaedah tamis cukup lah. Syarat tamis cukup iaitu apa? Darah hitam keluar 24 jam ke atas, bawah 15 hari 15 malam, sama ada yang pertama dan yang kedua. Betul tak? Betul tak? Darah lemah pula ittisal, lagi pula lebih 15 hari 15 malam. Jadi Imam Rafi'i, kita baca dulu. Imam Rafi'i mengatakan syarat untuk mengatakan darah lemah yang menengahi antara dua darah kuat itu nak jadikan dia masa suci ialah mesti dia 15 hari 15 malam ittisal, sambung secara terus. Untuk menjadikan dia itu waktu suci antara 2 haid, iaitu bila darah kuat yang pertama keluar, kemudian ditengahi dengan darah lemah, kemudian darah kuat kedua keluar semula. Jadi yang suci tengah-tengah tu cukup syarat 15 hari 15 malam ke atas, maka dia itu menjadi tempoh suci bagi 2 darah haid yang baru. Jadi haid lah belakang tu, hitam dengan hitam. Dah kalau hitam, kalau 1 sampai 5 hitam, 6 sampai 26 merah, 27 sampai 37 kuning. Apa pula? Itu nanti esok lah. Itu dia panggil darah contoh 1 sampai 5 hitam, 6 sampai 26 kuning contoh.
27 sampai 37 merah. Tu masalah lain. Itu isu. Iaitu dia panggil dua darah merah, darah lemah menengahi antara dua darah kuat, dua darah kuat yang tak sama warna. Yang tak sama warna. Tu lain. Tu nanti. Tu je. Tu masail haid ni banyak. Okey, masalah haid ni banyak sangat. Hatta kalau kita mengaji khatam ni pun saya tak jamin kata dah lengkap dah. Tak jamin. Kadang-kadang ada masalah yang payah-payah. Yang payah-payah. Okey, habis. Tu yang ke-6. Yang ke-7 pula mana? Darah lemah istimrar. Yang ke-7 ialah darah lemah istimrar. Faham baik-baik. Istimrar kita sebut lebih 15 hari 15 malam lah. Tak payah kita sebut, tak apa. Darah lemah istimrar macam tadi juga. Darah lemah istimrar menengahi antara dua darah kuat yang sama warna. Dan darah kuat kedua istimrar. Putus setiap tadi ya. Cuma darah kuat kedua tu tukar istimrar tu ya. Tadi tidak istimrar, ni istimrar. Macam mana pula? Putus setiap nombor 6 ya. Kalau malas tulis ingat, tulis sama dengan tu akhir sekali tulis istimrar. Tu. Malas sangat. Okey, malas sangat. Okey. Tak kita waktu pengajian ni dia kena cepat dobit. Okey, buat sama dengan lepas tu tulis istimrar belakang. Senang. Itu putus setiap nombor 6 ya. Cuma nombor 6 tadi darah kuat kedua tidak istimrar. Ni darah kuat kedua istimrar. Lagu mana pula? Masalah lain pula ni. Jadi contohnya hari pertama sampai hari kelima hitam. Keluar hitam. Hari pertama sampai hari kelima keluar warna hitam. Kemudian hari ke-6 sampai hari ke-26 ambil hari tadi lah, senang. Ambil hari tadi 6 sampai 26 merah. Cuma tukar sikit belakang. Kemudian hari yang ke-27 sampai 47. Dia kena istimrar lah tu. Tadi tak istimrar 37 ya. Ni 47. Jadi 1 sampai 5 hitam. 6 sampai 26 merah. 27 sampai 47 hitam. Lagu mana? 47 hari mari darah. Straight. Jadi macam mana? Okey. 1 sampai 5 hitam. Okey, merah tu cukup itisal. Lebih 15 hari 15 malam. Okey, bila lebih 15 hari 15 malam, darah lemah itu menengahi antara dua darah kuat. Okey, dia itu waktu suci. Dia itu dikira istihadah. Istihadah. Automatik istihadah tu. Senang mudah. Istihadah. Okey, macam mana pula hitam pertama, hitam kedua? Hitam pertama kita tengok cukup syarat tak? 1 sampai 5 hari keluar. Cukup syarat. Mana? Iaitu lebih 24 jam, kurang 15 hari 15 malam. Maka dia haid. Okey, tu yang pertama. Darah hitam yang kedua pula, tengok cukup syarat tak? Lebih tak 24 jam? Lebih. Kurang 15 hari 15 malam tak? Tak kurang, lebih. Istimrar, iaitu 20 hari. Tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, maka hitam 27 sampai 47 hari bulan ni dia tukar kepada ghairu mumayyizah. Sebab apa tak cukup syarat? Bila tak cukup syarat, dia hukum ghairu mumayyizah. Maka dia kena kembali kepada hukum adat yang lalu haid dia. Mana adat yang lalunya? Iaitu 5 hari saja haid. Yang baru haid lah. Yang hari pertama haid 1 sampai 5 tu, itulah hari adat dia. Tu. Yang adat dia kira pandangan muktamad ialah sebelumnya saja. Bukan 2 bulan sebelum ataupun 2 pusingan sebelum, 3 pusingan sebelum, tak. 1 pusingan sebelum tu ya. Itu 5 hari ya haid. 5 hari ya haid. Tu 5 hari haid. 5 hari dia. 5 hari haid, lepas tu berapa suci tu? Kira 20 hari suci. 5 hari haid, 20 hari suci dia punya adat dia. Maka 5 hari haid, 20 hari suci. Tu okey. Okey, kalau tengok kitab Maulana Mansur hafizahullah taala, siapa beli kitab tebal tu, masalah nombor 7 ni beliau kata semuanya ghairu mumayyizah. Sebabnya tak cukup syarat hitam tu lebih 15 hari 15 malam. Tak cukup syarat. Dia kata semua daripada 1 sampai 47 tu ghairu mumayyizah. Kalau siapa beli kitab tu lah. Kita tanya balik Maulana Mansur, kita ambil ibarat kitab Izalatul Iltibas. Memandangkan dia pun syarah Izalatul Iltibas yang tebal tu. Itu tunjuk kita asal bahasa Arab. Kita asal bahasa Arab Izalatul Iltibas sebut, dia bagi contoh dengan jelas, kata macam inilah, kita buat lebih kurang macam inilah. Tapi dia bukan semua ghairu mumayyizah dah. Dia hari ya
darah kuat kedua sahaja ghairu maizah. Darah kuat pertama dikira haid. Maka Maulana Mansur jawab, kata ada khilaf bab ni. Cuma dia kata cetakan yang baru ni dia nak ubah yang hak pandangan izalatul iltibas ni nampak kuat lagi, iaitu hari yang darah kuat yang kedua tu ghairu maizah. Darah kuat pertama tu haid. Jadi jawapan ni berdasarkan izalatul iltibas. Kita asal izalatu al-iltibas, iaitu hari kuat iaitu darah kuat pertama tu haid, darah kuat kedua tu ghairu maizah sebab tak cukup syarat dia lebih 15 hari 15 malam. Habis tu yang ke-7. Yang ke-8 kata musodih dah. Okey, yang ke-8. Okey, faham masalah ni? Cuba respon faham ataupun tidak. Half time. 30 minit dah. Lagi 5 masalah lagi, lepas tu khatam lah. Habis lah. Okey, faham ataupun tidak? Faham lah. Senang tu. Okey, ni senang-senangnya ni. Cuma tu lah. Kalau talib ilim ni senang. Talib ilim ni kalau dia boleh baca kitab sendiri tak apa. Takut orang awam pada sini. Sebab tu saya tak bagi orang awam masuk. Ada makcik-makcik nak masuk, tak apalah makcik. Saya baca ni bukan kat makcik-makcik ni baca kat budak-budak. Budak-budak apa nama ni? Budak-budak mengaji. Habis Okey, faham semua tu. Senang tu. Ni saya ambil daripada kitab tu juga. Kitab Maulana Mansur juga. Cuma saya tu kita kata kita cerai-ceraikan masalah. Sebenarnya dalam pasal Bilal dulu kaedah tu jelas dah. Cuma kita nak banyakkan contoh supaya kita pernah lalu lah. Okey, lambat khatam tak apa. Sanad dah siap lah. Sanad. Cantik punya sanad. Okey. Sanad bagus punya. Okey, masalah yang ke-8. Darah lemah kurang 15 hari 15 malam. Apa dia? Darah lemah kurang 15 hari 15 malam. Menengahi, yakni duduk tengah-tengah antara dua darah kuat yang sama warna. Tadi darah lemah lebih. Ni darah lemah kurang 15 hari menengahi antara dua darah kuat yang sama warna. Dua darah kuat yang sama warna. Dan darah kuat kedua tidak istimrar. Tu. Darah kuat kedua tidak istimrar. Jadi lagu mana? Tu. Jadi lagu mana? Ni semua contoh-contoh ni semua saya ambil daripada kitab Maulana Mansur. Lepas tu kita kata masalah kita pecah-pecahkan supaya senang. Ini macam mana contoh yang pertama. Ni dia ada dua contoh di sini. Cuma contoh yang pertama ni, okey, dia ada dua contoh dalam bawah kaedah masalah ni. Yang pertama, hari pertama sampai hari ke-9 keluar warna hitam. Hari pertama sampai hari ke-9 keluar warna hitam. Kemudian 10 sampai 19 keluar warna merah. 1 sampai 9 hitam, 10 sampai 19 merah, kemudian 20 sampai 25 hitam semula. Jadi darah merah tu istimrar tak? Tak istimrar. Darah kuat kedua istimrar tak? Tidak istimrar. Jadi lagu mana? Baik, jadi lagu ni. Okey. Jadi lagu ni. Dia kena cerita lagu ni sebenarnya. Tak apalah. Dah buat dah. Okey, dia sebenarnya lagu ni. Dalam masalah ni berlaku khilaf antara Imam Ibnu Hajar rahimahullah dan Imam Ramli rahimahullah. Okey. Imam Ibnu Hajar kata, Imam Ramli dulu. Imam Ramli kata, kalau dalam bab macam ni, kalau dalam bab macam ni dia kena tengok darah pertama dengan darah kedua, yakni darah kuat yang pertama dengan darah lemah itu, kalau campur ni lebih 15 hari 15 malam ke tak? Imam Ramli kata, okey, kalau kata lebih, maka darah pertama sahaja haid.
Kalau kata tak lebih 15 hari 12 malam, kalau campur antara darah kuat yang pertama dengan darah kuat yang kedua, kalau campur ni tak lebih 15 hari 12 malam, maka menurut Syekh Ramli, hari darah kuat yang pertama dengan darah lemah itu haid belaka. Tu okey. Darah kuat, kalau masuk dalam masalah ni, darah kuat dengan darah lemah, darah kuat pertama dengan darah lemah itu, kalau campur lebih 15 hari ke tak? Kalau tak lebih, maka dua-dua darah ini haid dan darah ketiga itu istihadah. Kalau tak lebih, kalau lebih, maka darah pertama sahaja haid, darah kedua dah istihadah dengan darah ketiga. Itu Ibnu Hajar. Itu Syekh Ramli. Ibnu Hajar pula kata, Ibnu Hajar tak ada masalah. Ibnu Hajar kata sama ada campur antara darah hitam dengan darah lemah tu kurang 15 hari ke, lebih 15 hari ke, tetap hari yang pertama, tetap darah yang pertama kuat itu haid. Itu masalah ni. Kita buat masalah pertama ni 1 sampai 9 hitam, 10 sampai 19 merah, 20 sampai 25 hitam. Okey, tengok. Merah hitam yang pertama dengan merah kalau campur lebih tak 15 hari 12 malam? Lebih. Maka ittifaq. Maka ittifaq ulama Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah kata hitam sahaja haid. Sebab apa? Sebab Syekh Ramli, menurut Syekh Ramli kata, kalau campur dua tu lebih 15 hari, maka darah pertama saja yang haid, darah kedua bukan haid. Maka ni ittifaq lah. Ibnu Hajar tak ada syarat tu. Ibnu Hajar hang lebih 15 hari ke, kurang 15 hari ke, darah kuat pertama sahaja haid. Tu okey. Jadi ini haid secara ittifaq antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Hari pertama sampai ke-9 sahaja hitam tu darahnya haid. Hari yang ke-10 merah sampailah hari yang ke-25 hitam tu istihadah belaka. Hari itu dari sudut teori. Dari sudut praktikal, hari yang ke-16 tu wajib mandi lah. Hari yang ke-16 tu wajib mandi. Hari ke-16 wajib mandi? Ya, wajib mandi. Okay, hari ke-16 wajib mandi? Ya, wajib mandi. Dia tahu hitam dengan merah keluar. Hitam lah tamis. Asalnya hitam lah tamis. Hari ke-17, 18, 19, 20 keluar hitam. Tu 20 keluar hitam. Mudarat tak? Dia kena berhenti semayang? Tak payah. Sebab apa? Sebab atas pandangan Syekh Ramli, darah kuat pertama dengan darah merah, darah yang lemah itu, kalau campur lebih 15 hari 15 malam, maka darah pertama saja haid. Menurut Ibnu Hajar, darah pertama saja haid, maka tak ada masalah. Walaupun keluar darah hitam pada hari ke-20, teruskan semayang dan tak payah berhenti sebab tahu itu istihadah. Itu secara praktikal. Dia kena tahu secara teori praktikal. Kalau laki-laki senang tahu secara teori ya. Sebab apa? Sebab dia tak datang haid. Perempuan ni dia kena tahu sebab dia nak tahu bila nak mandi. Itu ya. Bila nak kena semayang, takut-takut dia itu waktu dia semayang, waktu dia patut semayang, dia tak semayang, tiba-tiba mati lah kat dalam tak semayang. Orang ingat dia syahid. Tu. Zaman sekarang kan zaman suka syahid-syahid lah kau. Syahid COVID pun tak elok mandi lah. Tu. Pelik kau. Syahid apa bendanya tak mandi haid. Ni fardu ain ni. Okay. Semua ibadat akan ternafi kalau fardu ain tak lepas. Walaupun di sisi manusia tengok baiknya kawan ni, ahlu syurga, syahid, tiba-tiba tak lepas bab fardu ain ni, tak lepas kok. Tu okey. Cuma kita berharap pada Tuhan lah, mudah-mudahan lepas lah. Itu ya hakikat, wallahualam tu. Jadi kita hak yang tahu ni, kita kena berhati-hati lah. Jangan beramal fardu ain tak tipu. Okey, lagi sekali Ibnu Hajar tu, tetap Ibnu Hajar hang campurlah darah pertama kuat pertama dengan darah lemah tu lebih 15 hari 15 malam ke, tak lebih ke, tetap darah pertama saja haid. Syekh Ramli kena tengok dulu. Syekh Ramli kata tengok dulu. Kalau darah pertama kuat pertama dengan darah kuat kedua campur tu tak lebih 15 hari 15 malam, maka dua-dua ni haid. Darah yang ketiga saja istihadah. Kalau campur dua ni, darah kuat yang pertama dengan darah lemah lebih 15 hari 15 malam, maka darah pertama saja haid. Darah kuat kedua, darah kedua dengan darah ketiga itu istihadah. Tu contoh pertama lah. Bawah kaedah yang ke-8 juga, masalah yang ke-8 ni contoh yang kedua. Lebih kurang juga, iaitu mana? Iaitu hari yang pertama sampai ke-6 hitam. Hari pertama sampai ke-6 hitam. Contoh kedua.
Hari ke-7 sampai 14 merah. Hari ke-7 sampai ke hari ke-14 merah. Kemudian hari yang ke-15 sampai 20 hitam. 1 sampai 6 hitam, 7 sampai 14 merah, 15 sampai 20 hitam. Ni khilaf Ibn Hajar dengan Syekh Romli. Mana? Ibn Hajar kata hitam saja haid yang pertama, 1 sampai 6 saja haid. Syekh Romli kata tengok, hitam yang pertama dengan merah tu kalau campur lebih dah 15 hari, tak lebih 14 hari saja. Maka 14 hari haid. Hari yang ke-15 sampai 20 istihadah. Jadi perempuan ni dari sudut teori dia, dari sudut praktikal macam mana? Hari ke-16 wajib mandi. Tu hari ke-16 wajib mandi. Tu okey. Hari 16 wajib mandi. Hari pertama zon dia haid. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampailah hari ke hari ke-15. Haid ni semua ni. Tiba-tiba hari ke-16 keluar warna hitam. Keluar warna hitam. Maka dia boleh pilih nak ikut pandangan Syekh Ibn Hajar ke Syekh Romli. Kalau ikut Syekh Ibn Hajar 1 sampai 6 saja haid, maka dia kena qada daripada 7 hari bulan sampai 15 hari bulan, sembahyang yang dia tak sembahyang, puasa yang dia tak puasa. Kalau nak ikut pandangan Syekh Romli, sehari je lah dia kena qada, iaitu hari ke-15 lah. Hari ke-16 dah mandi, dah sembahyang dah puasa. Contohlah. Itu bawah masalah yang ke-8. Senang tu. Lagi sekali Ibn Hajar sama ada dia itu darah kuat pertama dengan darah lemah, kalau campur itu kurang 15 hari ke lebih 15 hari ke, tetap darah kuat pertama haid. Syekh Romli saja fihi nazar, tengok dulu. Kalau darah kuat pertama dengan darah lemah itu boleh campur kurang 15 hari, maka dua-dua tu haid. Kalau lebih, maka darah kuat pertama saja yang haid. Darah lemah dan darah kuat yang ketiga itu istihadah. Habis tu yang ke-8. Yang ke-9, lagi 4 lagi. Yang ke-9 pula darah lemah kurang 15 hari. Darah lemah kurang 15 hari. Yakni dia keluar 10 hari ke, 12 hari ke, 14 hari ke, kurang. Menengahi antara dua darah kuat yang sama warna. Macam tadi ke? Cuma ni kurang 15 hari, betul setiap tadi ya. Menengahi antara dua darah kuat yang sama warna, dan darah kuat kedua istimrar. Tadi darah kuat kedua tidak istimrar. Ni pun samalah, nombor 9 tu buat sama dengan tidak istimrar, senang. Okey, tak payah nak susah-susah. Jadi tengoklah, kalau kita baca tu nampak sama je, tak payah tulis lah, buat sama dengan ni. Kalau nak tulis cantik-cantik lepas pada ni. Kita takut tak dan ya. Darah yang lemah kurang 15 hari menengahi antara dua darah kuat yang sama warna, dan darah kuat kedua istimrar. Contoh 1 sampai 10 hitam. Hari pertama keluar sampai 10 hitam. Okey, zon haid lah, haid belaka. Hari ke-11 dia tukar warna kepada merah sampai hari ke-16. Merah. Hari ke-17 sampai 40 hitam. 17 sampai 40 tu dia 23 hari hitam. Tu 1 sampai 10 hitam, 11 sampai 16 merah, 17 sampai 40 hitam. Mana haid dia? Okey. Ini saya jawab secara teori senang. Secara praktikal senang. Kalau secara teori semuanya ghair mumaizah. Itu secara teori. Okey, secara praktikal lagi mana? Bila perempuan ni nak mandi? Yang penting ni. Sudut teori senang, semuanya ghair mumaizah. Sebab apa? Sebab darah kuat kedua istimrar. Hal keadaan darah merah tidak lebih 15 hari 15 malam keluar. Dia kurang. Dia kurang. Bila kurang tidak boleh jadikan dia sebagai suci antara dua haid, tak boleh. Kurang. Lepas tu hitam pula lebih 15 hari 15 malam. Maka ghair mumaizah belaka semua ni. Daripada hari pertama sampai 40 ghair mumaizah, iaitu kembali kepada adat dia yang lepas. Kalau dia itu perempuan mu'tadah, kalau perempuan mubtadaah sehari semalam sahaja atas pandangan mu'tamad. Okey, tu dari sudut teori senang. Dari sudut praktikal, bila perempuan yang nak mandi. Okey, hari pertama keluar darah, zon kena wajib, kata dia itu haid, wajib tinggal sembahyang, wajib tinggal puasa, tak boleh jimak dan sebagainya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari ke-10 keluar hitam ni. Hari ke-11 tukar darah. Wajib mandi dah ke? Tak wajib lagi, sebab hari ke-11 masih lagi mumkinul haid. Pada waktu mungkin haid, iaitu bawah 15 hari 15 malam. Tu hari pertama, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 merah, 14 merah, 15 merah, hari ke-16 merah. Hari ke-16 merah.
Okey, dia pun kata merah. Aku ni ada haid, ada istihadah. Okey, zannya kata hitam sahaja haid, merah aku istihadah. Maka dia pun mandilah, mandi wajib. Mandi wajib hari ke-16. Mandi. Sebab dia zan hari yang ke 1 sampai 10 yang hitam tu haid. Sebab berlaku tamis. Okey. Hari ke-17 hitam semula. Okey. Hari ke-17 hitam semula. Tak apalah hitam semula, tak apa. Dia kena semayang lagi. Sebab apa? Sebab dia masih dalam keadaan hitam, merah hitam yang ketiga tu tak istimrar lagi. Macam masalah tadi lah. Lebih kurang masalah tadi. Tu. Tak beri kesat. Boleh mandi, boleh semayang. Boleh semayang lagi walaupun keluar hitam. Hari 17 hitam, 18, 19 hitam. Semayang. Sebab itu istihadah. Faham dah itu istihadah. Berdasarkan tamis. Tu berdasarkan tamis. Hari ke-20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 15 hari. 33. Hari yang ke-33 hitam lagi. Ni lain ni. Tu. Hari ke-33 hitam lagi. Dia tahu dah bahawasanya dia ni ghair mumaizah sebenarnya. Tu. Hari yang ke-33 baru dia tahu dia sebenarnya ghair mumaizah. Ghair mumaizah rupanya aku ni. Baru tahu. Dia bukan yang kena tunggu sampai hari ke-40. Tunggu lagi. Tunggu apa bendanya? Dah jelas dah itu ghair mumaizah. Tunggu apa bendanya? Tak ada istilah tunggu. Melainkan kamu kasyah. Kasyah. Nak mati bila? Tak apa. Hari ke-33. Sebab apa hari ke-33 dia tahu ghair mumaizah? Sebab hari ke-33 itu ialah hari yang ke-16 keluar warna hitam. Hari yang ke-16 keluar warna hitam. Bila hari ke-16 keluar warna hitam, itu lebih daripada syarat tamis. Tak cukup syarat tamis, maka jadi mumaizah. Jadi ghair mumaizah. Maka dia kembali kepada adat dia. Kalau mu'tada, adat dia kalau 7 hari, makna 7 hari yang haid, selebihnya istihadah. 7 hari berapa? 7 hari haid. Tengok minggu lepas lah, tengok bulan lepas lah, daur lepas. 7 hari haid, 20 hari suci contohnya. Maka 7 hari haid, 20 hari suci juga minggu ni. 7 hari haid, 20 hari suci. Ikut lah. Kalau mau bertada'ah sehari semalam, baru tahu ghairu mumaizah. Tu. Dia panggil apa? Mumaizah faqidatus syarti. Mumaizah yang tak cukup syarat, maka kembali kepada hukum ghairu mumaizah. Tu. Habis. Tu yang ke-9. Yang ke-10. Okey, masalah yang ke-10. Lagi 3 lagi. Masalah yang ke-10 pula, darah kuat kurang 15 hari. Ni sedang masalah ke-10 ni. Darah kuat kurang 15 hari, menengahi antara dua darah lemah sama ada istimrar atau tidak. Darah kuat keluar 15 hari 15 malam, menengahi darah kuat keluar kurang 15 hari 15 malam, menengahi antara dua darah lemah yang sama warna, sama ada darah lemah itu istimrar atau tidak istimrar. Apa istimrar? Keluar lebih 15 hari, atau tidak istimrar kurang 15 hari. Mana contohnya? Contoh yang pertama, dia ada dua contoh kaedah 10 ni, dia ada dua contoh. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama ialah 1 sampai 10 merah, 11 sampai 20 hitam, 20 sampai 30 merah. Senang ya. 10 merah, 10 hitam, 10 merah. Senang tu. Jadi mana haid? Hitam haid. Mana? Ibarat mahali dulu kita sebutlah dalam Sabila tu. Mahali kata sama ada darah kuat itu berada di permulaan atau di pertengahan atau di akhir, dia itu tambis dengan darah kuat. Jadi di sini sama. Cukuplah syarat tamis, cukuplah. Mana darah hitam tu keluar 24 jam lebih dan kurang 15 hari 15 malam, dan darah lemah yang darah lemah yang pertengahan antara darah hitam tu, tengah-tengah darah lemah itu kepit antara darah hitam tu, jadi istihadah. Jadi istihadah. Tu jadi istihadah. Tu okey. Tu jadi istihadah. Itu hitam. Jadi hitam saja haid. Ibarat mahali dulu. Itu ibarat mahali dulu. Tu cuma itulah. Cuma contoh
Contoh. Contoh mahali bawa mai. Mana? Contoh 5 hari merah, 5 hari hitam. Lepas tu hari ke-11 sampai 30 merah balik. 5 hari merah, 5 hari hitam, hari yang ke-11 sampai 30 merah balik. Okey. Pada pandangan muktamad hitam sajalah haid. Okey, fihi wajhun, pada dia satu wajah. Kita sebut dulu fihi wajhun, kata ada satu wajah pandangan juga, kata gabungan antara darah merah yang keluar dulu dengan darah hitam tu haid belaka. Yang hari ke-11 sampai 30 tu istihadah. Fihi wajhun. Apa fihi wajhun? Kita kata dalam kitab fiqh, kalau kata fihi wajhun ay wajhun indal ashab. Satu pandangan di kalangan ashab, dia panggil wajhun, bukan qaulun, wajhun. Cuma pandangan muktamad tamyiz dia, berdasarkan tamyiz. Okay. Sebab apa? Sebab darah kuat tu cukup syarat dia. Iaitu 24 jam ke atas dan bawah 15 hari 15 malam. Okey. Habis. Tu contoh yang pertama. Itu contoh yang pertama bagi kata darah kuat, darah lemah yang kedua tu tidak istimrar, iaitu 21 sampai 30 merah. Itu tidak istimrar. Tu contoh yang kedua, buatlah sendiri yang istimrar sama jugalah. Buat yang sama juga. Darah yang contoh yang kedua 10 hari merah, 10 hari merah, 10 hari hitam, 20 hari merah. Contoh. Buat balik. Sama ya, hitam juga merah, hitam juga haid. Hari 10 hari merah, 10 hari hitam, 20 hari merah. Sama juga, hitam juga haid. Okey. Habis. Jadi kalau darah kuat menengahi antara dua darah lemah, itu tak ada masalah. Sama ada darah lemah tu nak istimrar ke tak istimrar ke, lantak hang lah. Darah kuat itu sahaja haid. Tu okey. Habis tu 10. Yang ke-11 lagi dua lagi. Cukup 10 setengah. Yang ke-11, iaitu yang ke-11 ni nampak macam mudah juga sebelah ni. 11. Okey, yang ke-11 apa? Potostate tadi ya. Potostate sikit ya. Tambah ubah sikit ya. Mana? Darah kuat. Darah kuat. Tadi darah kuat kurang. Ni darah kuat lebih. Darah kuat keluar lebih 15 hari menengahi antara dua darah lemah, sama ada istimrar atau tidak. Macam tu sama. Cuma tukar lebih ya. Tadi kurang, ni lebih. Tadi darah kuat kurang 15 hari, ni darah kuat lebih 15 hari. Keluar lebih 15 hari menengahi antara dua darah lemah, sama ada istimrar ataupun tidak istimrar. Sama ada istimrar ataupun tidak istimrar. Istimrar atau istimrar darah lemah ni darah yang ketiga lah. Darah lemah yang ketiga. Lupa nak khabar. Darah lemah yang ketiga yang kata istimrar tak istimrar. Darah lemah yang ketiga. Okey. Jadi macam mana? Contohnya 12 hari merah. 12 hari merah. Ataupun kita buat macam tadilah 10 hari merah. Senang. 10 senang lagi. 10 hari merah, yang pertama keluar merah. 20 hari kemudiannya hitam. 10 hari selepasnya merah balik. 10 hari pertama merah, 20 hari pertama 20 hari selepasnya hitam, 10 hari merah balik. Ataupun ni contoh yang kedua, 10 hari merah, 20 hari hitam, 20 hari merah. Kalau 20 hari merah untuk contoh istimrar darah lemah, 10 hari merah untuk contoh tidak istimrar darah lemah. Okey, untuk yang pertama 10 hari merah, 20 hari hitam, 10 hari merah, jawapannya apa? Ghairu mumaizah. Semua. Sebab darah kuat tidak cukup syarat, iaitu lebih 15 hari 15 malam. Maka semuanya daripada hari pertama sampai ke 40 ghairu mumaizah. Ghairu mumaizah. Itu dari sudut teori. Dari sudut praktikal aja tadi ya. Okey, dari sudut praktikal, hari pertama sampai hari ke-10 merah, hari ke-11 hitam. Kena mandi tak? Tak mandi. Masih lagi haid. 12 hitam, 13 hitam, 14 hitam, 15 hitam, 16 hitam. Kena mandi ke? Tak kena mandi lagi. Sebab apa? Hitam. Masih tamis. Ikut zon dia kata, hitam yang haid, merah dulu istihadah. Pada hari yang ke-16 dia tahu, hari yang ke-11 sampai sekarang yang hitam ni haid. Had 1 sampai 10 dulu istihadah. Dia ikut secara zon lah. Maka dia kena mandi lah. Tak boleh mandi lagi. Kena tunggu.
Cuma lepas pada hitam tu, kalau mari dah, kalau dah suci kan contohnya, baru dia kena qada 1 sampai 10 hak merah. Hari ke-16 hitam. Okey, dia masih lagi iktimad dia itu hitam, merah. Hitam. Apa? Haid. 17, 18, 19, 20, 25 sampai 25. Ni berapa hari ya? Nak sampai 15 hari. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Okey, 27. Hari 25 dia hitam lagi. Masih ingat dia haid lagi. 26 hitam. 27 hitam. Tu hari ke-15. 28 keluar lagi hitam. Oh, aku ghairu maizah punya. Hari yang ke-28 dia dah sudah tahu ghairu maizah. Maka hari yang ke-29 tu, maka ghairu maizah hukum dia apa? Hukum dia kembali kepada adat had dulu tu. Kalau dia mu'tadah. Kalau dia mu'tadah sehari semalam. Kalau mu'tadah ikut adat dia. Kalau 8 hari haid 20 hari suci, maka 8 hari haid 20 hari suci. Hari yang ke-28 dia dah sudah tahu dia tu ghairu maizah. Maka selepas tu dia dah suci dah tu. Walaupun keluar darah wajib mandi. Wajib mandi, wajib sembahyang, wajib puasa. Tu. Tak perlu tunggu walaupun hitam keluar, sebab dia tahu dah dia ghairu maizah. Pada tu merah pula keluar. Tak apa, dia tahu dah itu ghairu maizah. Tu. Tu secara praktikal. Bila perempuan nak kena mandi, bila perempuan tahu dirinya itu mumaizah ataupun tidak. Tu. Kiaslah kalau yang kalau darah lemah yang ketiga istimrar pun yang 20 hari tu, kiaslah sama je. Okey, habis. Tu yang ke-11. Yang ke-12 yang terakhir. Habis terakhir. Yang ke-12 ni rare. Ke-12 ni rare. Rare satu. Kemudian masalah dia ada persoalan di minda kita sendirilah. Adakah persoalan dia tertakluk sini saja ataupun boleh ada masalah-masalah lain yang boleh campur dalam masalah yang ke-12 ni. Mana 12 ni? Iaitu darah lemah. Darah lemah atau naqa'. Darah lemah atau naqa'. Naqa' ni suci lah. Selang-seli. Darah lemah atau naqa' selang-seli. Selang-seli tetapi diakhiri dengan darah lemah yang berterusan melepasi sempadan 15 hari. Darah lemah ataupun naqa' selang-seli tetapi diakhiri dengan darah lemah yang berterusan melepasi sempadan 15 hari 15 malam. Darah lemah ataupun naqa' selang-seli tetapi diakhiri dengan darah lemah yang berterusan melepasi sempadan 15 hari. Okey, kita ambil contoh darah lemah dulu. Darah lemah atau naqa'. Okey, darah lemah. Dia ada dua contoh. Satu naqa', satu darah lemah. Okey, darah lemah dulu. Selang-seli antara darah kuat. Mana? Hari pertama hitam, hari kedua merah, hari ketiga hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah. Hari yang ke-14. Okey, kita buat. Hari pertama hitam, hari kedua merah. Hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, 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 merah. Mana hari terakhir hitam 13. Hari ke-14, 15, 16 sampai lah bila tu merah lah kau. Darah lemah darah lemah kau. Merah. Merah. Merah lah merah. Darah lemah merah. Okey, mana haid dia? Mana haid dia? Haid dia ialah 13 hari yang pertama. Ni masalah spesial ni. Dia panggil darah lemah selang-seli dengan darah kuat. Selang-seli dengan darah kuat diakhiri dengan darah lemah yang berterusan lebih 15 hari. Hari pertama hitam, merah, 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 merah. Hari yang terakhir hitam 13. Maka 1 sampai 13 itu dia panggil haid. Tu 1 sampai 13 itu haid. Hari yang ke-14 merah sampailah keluar lebih 15 hari malam tu istihadah. Ni pelik lagi ni masalah ni. Pelik sikit. Okey. Tu yang pertama. Cuma di persoalan di minda lah. Persoalan di minda lah.
yang masalah ni. Sebab jarang berlaku lah selang-seli ni. Kemudian adakah selang-seli ni selang-seli macam tu, ataupun ada contoh lain yang macam contoh selang-seli 2 kali 3 kali ke? Tu. Jangan semabuk contoh dulu. Yang contoh dulu yang dalam kitab Nihayah kita kata sari hitam merah lebih daripada 15 hari 15 malam macam tu. Itu memang istihadah sebab tak cukup syarat tamis, iaitu darah kuat lebih daripada 15 hari 15 malam. Ni darah kuat tak lebih 15 hari 15 malam hal keadaan selang-seli. Yang dulu dalam kitab contoh tu selang-seli tu itu lebih 15 hari 15 malam duk selang-seli. Contoh hitam merah sampai 30. Tu memang ghairu maizah lah. Ni masalahnya hitam merah tapi kurang daripada 15 hari. Lepas pada tu contoh hari ke-14 ke hari ke-15 merah sampailah keluar lebih daripada 15 hari, ataupun keluar pada sempadan 15 hari tu keluar warna merah, itu baru istihadah. Jadi dia ada syarat tamis lagi di situ, iaitu darah kuat syaratnya tidak lebih daripada 15 hari 15 malam keluar walaupun dia selang-seli. Cuma soalannya gitulah. Kalau dia tu keluar, adakah kena selang-seli sekali-sekali gitu ke, ataupun 2 kali ke, lagu mana? Itu persoalan sajalah. Dah jarang lah jumpa masalah ni. Itu kalau darah lemah, nakak pun sama lah. Darah nakak. Air pertama hitam, nakak, 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 merah. Kau mana haid dia? Haid dia 13 hari kok. Mana hitam? Hitam, nakak, hitam, nakak, hitam, nakak, hitam, nakak, hitam, nakak, hitam, nakak, hitam. Ni last hitam ni 13. Lepas tu nakak merah. Sampailah keluar sempadan 15 hari 15 malam. Maka hukum dia 13 hari 13 malam haid. Sebab tidak keluar darah lemah, tidak keluar darah hitam, darah kuat itu lebih daripada 15 hari 15 malam. Tak keluar sempadan. Contoh keluar sempadan. Hitam nakak, 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 hitam nakak sampai 20 hari 30 hari. Tu ghairu maizah lah. Sebab darah kuat sudah keluar melepasi sempadan 15 hari 15 malam. Ni untuk masalah selang-seli. Tu. Ni masalah selang-seli. Habis. Cukuplah 12 kaedah tu. 12 masalah yang semampu boleh lah, yang sedapatnya lah. Tu okey. Untuk masalah tamis ni dan tamis yang darah kuatnya sama warna. Wallahu a'lam. Okey, habis. Adakah faham ataupun tidak? Tu, faham ataupun tidak? Faham tak apalah. Tak pun bukan reti lah. Reti koda-koda ya. Nak ajar macam ni boleh lah. Lepas tu kita bagi link Ustaz Usamah ngajar murni tu, pilah ikut. Kita ni orang biasa-biasa ya. Budak Unija ya. Tahu saya hak mengaji ni pun banyak persoalan juga yang tak terjawab lagi bahik nipah. Ni dah baca kitab tebal-tebal, ada lagi soalan. Tak tahulah kalau perempuan tu tak mengaji, aku tak tahulah macam mana dia. Macam mana? Kalau perempuan tak mengaji ni nak mandi bila? Ni masa dulu semalam ada soalan. Ustaz, kalau 15 hari keluar darah, lepas tu dia berterusan sampai 30 hari, 15 hari pertama haid ke? 15 hari kedua nipah, istihadah. Kepala otak dia. Soalan tu nampak dia tak mengaji lah. Dia tak tahu istihadah tu apa. Kesian. Gimana? Tu 30 hari keluar darah, kita tanyalah warna apa? Warna sama ke? Kalau sama dia ghair maizah. Kalau sama berlaku merah, berlaku bau pun tak ada beza, pekat pun tak ada beza, merah berlaku dia ghair maizah. Senang. Merah tak ada, warna tak ada. Tiba-tiba 30 hari keluar darah. Apa dia? Tu syarat bukan mudah-mudah. 1 sampai 15, 16 sampai 30 istihadah. Ada lagi orang faham tu. Banyak. Orang awam banyak. Sebab tu saya grup ni kita mengaji lagu ni
Hampa ni jadi wasilah lah. Nanti mengajar pula tempat neri. Susah duk kedeku buat tak layak. Mengajar apa yang faham lah. Ni basic pun banyak orang tak faham ni. Basic ni Yang kata kalau keluar darah tak lebih 15 hari semua haid. Banyak orang tak tahu lagi ni. Tu. Ni dakwah kita. Dakwah kita apa? Dakwah kita ialah menerangkan bab darah. Pelik ni. Orang dakwah pergi sembahyang, main jemaah, puasa. Kita tak payah dakwah tu. Hak tu dah banyak dah. Tu bahkan kalau tak ajak hak tu pun, tak ajak puasa sunat tu tak wajib pun. Yang wajib hak ni. Perempuan banyak tahu, banyak tak tahu. Ni ngandung pah beranak nipah bila berhenti bila nak mandi tak tahu. Heran aku. Tu bahaya ni. Jadi perempuan di sini, khususnya perempuan dalam grup ni, jadilah wasilah esok-esok mengajar lah. Bila dijemput mengajar, contoh dah jadi ustazah dah, dijemput mengajar, janganlah jadi macam penceramah selebriti tu. Asyik ceramah ya. Pas ceramah buka kitab hadis, fardu ain tak lepas. Tu. Ustazah selebriti tu pun duk bincang bab haid darah nipah pun tunggang langgang. Itu. Tu tahu ustazah tu. Sebab tu nanti kau jadi ustazah. Ustazah buka kitab ataupun ustaz buka kitab tu ain mana? Kalau ustazah lebih-lebih ya. Kata apa? Saya nak buka kitab bab darah. Lentaklah makcik-makcik ni tua nak mampus pun. Tua tak ada darah pun siapa tu dah reti dah kau haid nipah dah tua tak ada haid nipah. Takut dulu silap-silap. Aku dulu ingat, dulu makcik ingat hari ke-16 tu insya-Allah lah kau mampus lah, kena qada lah mayang, mampus lagu tu lah. Banyak bertaubat lah makcik. Tu betul, banyak bertaubat lah makcik. Pakai turun labuh tak ada apa. Dosa banyak makcik, kena qada mayang. Hak tak semayang, hak patut semayang tak semayang, hak patut tak semayang dia semayang. Haram. Tu. Patut tak semayang dia semayang, hukum dia haram. Makcik semayang lah kadang haram. Makcik kena bertaubat makcik. Kena macam tu. Ini ceramah motivasi. Ceramah motivasi. Kita kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Bertaubat mendatang apa? Ini orang yang ada ilmu, orang yang ahlul ilmi saja akan nampak macam ni. Nampak kepentingan fardu ain tu daripada duk ceramah. Nanti perempuan gitulah. Kau kita apa? Faridatul faraid, akidah. Bau kemas ke? Ini ceramah. Apa ceramah? Sazah lah kau. Sama ada di dalam Malaysia kau mengaji luar negara, sama mengaji Mesir balik ceramah. Apa ceramah? Buka lah kitab Jawi ke, baca Faridah ke, kuliah duha tu, Bakurah ke, barulah nampak ustazah. Kalau motivasi tak payah ustazah hak tu semua orang boleh cakap, mak pak boleh cakap tu. Mak pak orang awam aku boleh bagi motivasi kat anak aku, tak apa, tak payah untuk ngaji hak tu. Banyak orang jahil ni. Ni kena tolong masyarakat. Kita tengok mak pak kita sendiri lah contoh, ataupun family kita sendiri mengaji mana bab haid nipah. Tanya mak, mak dulu ni kira haid nipah mengaji kat siapa? Ada dengar siapa? Dengar kat TV. Sesat mah dengar kat TV tu. TV tu yang mengajar haid nipah sesat. Kita dah tunjuk dah link dulu tak mau sebut lah ustaz mana, apa cek ni lah. Selebriti lah, yang set terkenal lah. Hal set yang alim ni tak masuk TV, tak jemput pun, tak sedap. Yang sedap-sedap, yang ceramah-ceramah yang gila-gila, yang cakap pun wow, itu masuk lah. Hak cakap qalal musannif tak masuk TV, lantak hang lah qalal musannif ke apa ke. Tu. Hak ni yang kena masuk ni, samalah Masjid Surau pun pilih hak jenis penceramah yang kalau dengar tu hak tu ya. Kalau qalal musannif 2-3 ekor yang mari. Tu Tok Bila, Tok Imam, Tok Bila, Tok Syok, Tok Bila, Tok Imam tu ya. Jemaah lari. Tu. Tengok family sendiri, tengok ngaji mana. Ada kakak ngaji mana? Kalau tak tahu nak mengajar tu. Itu dakwah kita, bukan dakwah du pin mayang pin mayang semua tu. Tak ya tu. Itu sunat. Tu. Tu. Bukan kata tak payah tu tu sunat. Tak penting tu. Negeri kita, tempat kita, daerah kita, siapa yang mengajar haid nipah?
Tak ada berdosa tu. Sebab apa daerah tu tak reti hak nipah. Tak ada siapa mengajar. Bahaya. Negeri tu ada orang ahli hak nipah. Ada tak apa. Bukan ada tak apa tu kita boleh relax. Ada dah. Ustaz Usama ada dah Terengganu tak payah. Ada kalau dia mati je mana? Siapa nak ganti? Ada orang nak ganti. Tiba-tiba Allah Ta'ala biar nyawa dia. Contohlah. Bukan nak ada orang mati ni. Itu bagi contoh. Tiba-tiba esok mati contoh. Mampu tak ada orang lah. Contohlah. Tapi Terengganu ni banyak. Orang lain banyak. Sebab tu suka duduk Terengganu duduk lama lagi 5-6 tahun ni. Nampak habis PhD ngaji sini. Lama lagi nak balik Penang. Lama lagi. Lama lagi Penang tak nak siapa lah. Kena ngaji. Negeri kita, daerah kita ada orang mengajar ni pak. Tak ada. Kena mengajar. Tu. Biarlah kena kejahilan. Esok di akhirat baru tahu. Jahil banyak masyarakat aku ni pak. Tu bab fardu ain, belum fardu kifayah lagi. Mantik ada orang tak? Alim mantik kat daerah tu ada tak? Pekoh ada orang alim ni. Usuluddin ada lah. Usuluddin orang alim Usuluddin tu. Ada hadis ada orang alim tak? Usul tafsir, nahwu sarah. Usul hadis, usul fiqh ada tak? Tak tahu kita. Ni kena mengaji ni, tolak elek ni duduk mari universiti duduk ngangor. Aku dapat beasiswa bodoh betul. Aku dapat beasiswa JPA, nanti keluar ada kerja. Tu bodoh dia panggil. Dia tak fikir masyarakat, fikir pelotok dia. Orang bagi beasiswa, orang bagi pinjaman, orang bagi zakat, nak bagi aling. Bukan duk ngangor. Tak apalah, ustaz tu ada. Pala hutang. Duk kira lagu tu. Tak apalah, ustaz tu ada. Alhamdulillah, ada orang aling. Dah kalau dia mati esok, mana ada orang ganti? Tu kita punya fikiran iaitu kena fikir, aku ni nak waris ilmu lama ni. Tok guru banyak meninggal dah. Dah mati kat habis Paroik ada orang alim Paroik tempat hampa ni. Ada orang mengajar Paroik. Tu Paroik mampu Paroik antara ilmu yang pupuh awal. Paroik pecah pala, lebih pecah pala pada hik nipah ni. Hik nipah ni 4 tahun nak faham 4 tahun. Nak faham ni hik nipah ni. Baru nampak tambih menatang apa 4 tahun. Ni Paroik. Aku rasa 8 tahun. Ni duduk tengah ngaji Paroik ni. Duduk pening kepala Paroik. Tak ingat masalah pecahnya. Serabut. Dia main fraction. Matematik lah sikit. Ni per berapa pening lah. Aduh pening. Kena mengaji ilmu yang pening-pening. Ni mengaji hak senang-senang. Ni senang-senang buat apa? Mengaji senang-senang macam ya. Tu fardu ain baru, belum fardu kifayah. Tu kifayah lah tak ada orang aling ya. Satu daerah, satu negeri tu dosa belaka lah. Tu ya. Dosa belaka lah. Fikir-fikirlah sendiri. Dosa belaka lah. Jangan ada sifat tak apa, kawan aku tu dah ada dah. Dia daerah aku aling tu bodoh dia panggil. Tu setan. Tu setan laknatullah masuk dalam hati. Setan ni dia buat pelbagai cara. Okey. Dia tak hasut kita buat maksiat, tak hasut. Dia tak hasut kita pergi zina, tak ada. Kita ni tok lebay belaka. Dia hasut lagu dah. Kerja bilang kerja tak payah. Tak mengaji lama dah. Tak ada orang aling. Kerja. Kerja kita pun kerja. Cari duit cukup time nikah. Orang aling mana? Tak tahu. Dah orang aling nikah awal tu. Dah dia tok guru dah. Kita tak apa nak tok guru lagi ni. Nak jadi tok guru dulu. Nak nikah senang. Ni nikah tengok tok guru nikah awal. Tengok tok guru nikah awal, ulama nikah awal sebab dia dah sebelum nikah jadi ulama dah. Tak apalah lepas nikah kau teruk kau dia balun elok. Ni kita ni tak ulama dah. Nak kerja, kahwin pula. Tak sentuh dah kitab ni. Tak sentuh dah. Sebab sebelum kahwin ni tidak ada fana dalam ilmu, maka selepas kahwin dia fana terus ilmu tu. Sebelum kahwin ni tidak ada fana dalam ilmu, pas kahwin fana terus ilmu tu. Tak sentuh dah. Bukti mana? Berlambak bukti.
Wah abang saya lah lambak. Orang kerja baik, orang kahwin baik. Hang apa? Aku kerja ni tak sempat dah buka kitab ni. Balik letih. Nak buka kitab tak ada dah. Tu orang kerja. Tu style orang kerja. Okay, balik mengaji mana nak kerja sat, ingat nak kerja sat je lah. Sebab COVID ni nak kerja sat lah. Nak kerja sat je lah. Sebab nanti nak sambung balik. Kononnya boleh baca kitab lah malam-malam. Letih. Tahu? Aku tahu dah. Saya dua abang tak apa lah. Lama abang lama lah. Dua benda kena jauh. Mana? Nikah tu, kerja tu. Oh nikah sama. Tak ada nikah, tak ada. Nak jaga bini, nak kerja lagi. Jaga anak pula, anak dah. Bila nak mengaji sehari sekali je lah tu habis tu. Habis taik lah tu. Sehari sekali habis taik. Sebab tu bila kita sebelum nikah ni puluh jadi alim, kita akan cari pasangan yang boleh bantu kita dalam keadaan kita masih lagi panak dengan ilmu. Kalau tak membantu, dia tak ada kisah. Tak kahwin pun tak apalah, tak membantu dah macam mana. Kalau ada pun ada hak yang membantu dia ke arah lebih ke arah ilmu lagi. Tu. Kebanyakannya orang lelaki ni yang tak fana ilmu sebelum kahwin, habis kahwin fana terus. Bukan fana tu masuk sungguh dah, fana terus hilang. Aku tak tahu lah, aku jadi orang awam senang. Tu. Dihilang kawalan dah habis. Tu okey. Sebab tu ahli ilmu ni lain. Dia tak boleh sama dengan kita. Dia tak boleh sama kita. Kalau kita style orang awam lah. Kita orang awam biasa kerja balik kerja kuliah maghrib ya. Tu orang awam ya. Dia penuntut ilmu ni 24 jam al-istighal bil ilmi. Sebab tu ada bab khusus. Boleh tak penuntut ilmu dapat zakat walaupun kaya? Boleh. Wajib tak mak nafkah anak penuntut ilmu walaupun dah balik? Boleh, wajib. Sebab dia panggil penuntut ilmu yang isyirah bil ilmi ni, dia ini harapan untuk jadi alim. Bila harapan untuk jadi alim, dia ada hukum yang khas. Zakat walaupun dia kaya boleh dapat zakat. Tu. Jangan main. Tu okey. Fikir dia sendiri. Masuk universiti dia fikir dia sendiri. Tak apalah aku nak kerja apa. Dia fikir nak kerja apa. Kita tengok dulu. Kita tengok set-set kawan-kawan ni fikir kerja dulu. Hebat hang tu. Alim betul hang ni. Aku pun tak nak fikir kerja apa. Aku duk takut balik aku takut tau. Apa balik takut aku mati lagi. Allah Ta'ala soal, awak tak mengaji sungguh dulu. Aku dah bagi laluan dah. Masuk pengajian Islam, masuk universiti pun Islam, bukan universiti kape. Dah pengajian pula banyak. Lepas tu ada kaki tangan elok, mulut elok, mata elok, tak buta, kenderaan elok, ada mutu. Awak tak mengaji, nak jawab apa esok? Tu mengaji awak tak mengaji sungguh. Mengaji cara awam buat apa? Tu fardu ain, ni fardu kifayah. Fardu kifayah doktor engineering hak tu berlambak dah ada wakil orang Islam masing-masing. Ada berlambak dah. Yang tak ada ni ugamawan ni mati tok guru satu-satu. Setiap hari ada orang mati, tok guru mati. Cuma tak ada heboh sangat. Tak ada heboh sangat lah. Ada yang mastur, ada yang masyhur. Kalau masyhur tu heboh lah. Kalau mastur tak ada apa. Kalau mastur tu set-set penuntut ilmu je tahu, orang awam tak tahu. Kalau masyhur tahu lah. Masyhur. Tunggu jadi saleh ke. Tu masyhur lah. Kalau jenis tunggu mastur sikit tak tahu dah. Penuntut ilmu je tahu. Okay, wallahu a'lam. Ni tengok Piramdi lah. Nak relax lah mengaji banyak hari ni. Kita target gini ya. Kita target pengajian kita silibus sebelum kita balik ni khatam habis. Silibus yang kita susun sejak dulu. Nak khatam ngaji kita apa, nak khatam kita apa, habis sebelum habis PhD. Yang ni habis PhD tu balik lah. Lama lagi sini. Sebab tu kita kata lama lagi sini. Tu pun kajian tu pun tak tahu betul dulu hidup tu. Tu. Okay. Tak apalah tu. Tu nombor 2. Yang naknya ialah silibus kitab yang patut mengaji habis semua. Pada tu nak jual yang tebu ke, nak kerja apa ke, lantak hang lah. Kita jual ayat tebu sudah lah. Tepi kamu Melayu tepi ayat soya tu jual ayat tebu. Aku nak jual ayat tebu kali. Pakai singlet apa lebih kurang.
Jadi mamu-mamu sikit. Jual tu. Lama lagi sini, lama lagi 5-6 tahun lebih lagi. Tak tahulah 5-6 tahun tu kalau PhD tu siap tepat masa. Kalau jenis mangkuk ayu enggak lama enggak macam mana, jenis tak apa nak lulus mana, lama sikit lah. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pula pada esok hari insya-Allah taala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ما هو أهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.